Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, mohon diampun. Daulat Tuhanku kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di Pertuan Agong, dan juga daulat Tuanku kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sekali lagi mengeluarkan titah yang memang serius, dan Baginda memang tak main-main dengan perkara ini. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kepada semua penunggang-penunggang agama di negara Malaysia, hormatilah, junjunglah titah daripada Raja-Raja Melayu ni. Jangan sampai kerana politik, kerana nak famous, kerana agenda-agenda yang tak menguntungkan, akhirnya menjadi derhaka pula kepada Raja-Raja Melayu. Titah Sultan Selangor yang terbaru, Baginda bertitah, maafkan saya ulang semula. Titah Sultan Selangor, jangan guna agama untuk raih populariti. Saya setuju dengan titah daripada Sultan Selangor ini. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, memberikan peringatan keras kepada semua pemimpin politik tanpa mengira kaum supaya tidak menjadikan agama untuk menjadikan diri mereka popular. Titah Sultan Sharafuddin, larangan itu dibuat atas kapasiti Baginda sebagai pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam hal ehwal Islam di negeri Selangor bersama Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Baginda bertitah, hanya saya sebagai Ketua Agama Islam di Selangor dan MAIS, pihak berkuasa agama di negeri ini. Ahli politik boleh berkata apa sahaja yang mereka mahu, tetapi mereka tidak mempunyai kata putus atau kuasa. Titah Baginda dalam satu temu bual secara eksklusif dengan The Star. Sultan Sharafuddin juga dilaporkan menggesa ahli politik untuk membaca dan membuat rujukan sebelum mengulas kenyataan MAIS baru-baru ini bahawa haram bagi orang Islam mengunjungi rumah ibadat bukan Islam seperti kuil, gereja dan gurdwara untuk mengenali agama lain. Sambil menyifatkan pandangan MAIS sebagai betul dan jelas, Baginda bertitah adalah baik untuk mengelakkan kekeliruan dan salah faham, kerana terdapat undang-undang yang menghalang penyebaran agama lain kepada umat Islam. Pada masa yang sama, Sultan Sharafuddin bertitah, tiada apa yang menghalang umat Islam daripada mengunjungi tempat ibadah lain tanpa mengambil bahagian dalam sebarang upacara atau amalan agama berkenaan. Baginda bertitah, tidak salah untuk menghadiri majlis perkahwinan atau berada di gereja misalnya, tetapi umat Islam hanya perlu memerhati titah Baginda. Begitu juga penganut Kristian, saya percaya tidak akan menyertai sembahyang atau ritual di kuil Tau, titahnya kepada The Star. Kenyataan MAIS merujuk kepada iklan dan risalah yang diedarkan melalui media sosial dan elektronik baru-baru ini berkenaan program projek artikel 11 Jom Ziarah Anjuran Impact Malaysia di bawah Kementerian Belia dan Sukan KBS. Penganjur program tersebut menjemput belia di Malaysia yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai pelbagai agama berlainan termasuk acara di gereja. Pada masa sama, Baginda turut menghimbau kisah silamnya sewaktu almarhum datunya Sultan Alamsah menghadiri pertabalan Ratu Elizabeth II pada 1953 di gereja Westminster Abbey di London. Baginda baru pulang dari Mekah, kemudian berunding dengan mufti negeri jika berkenan untuk menghadiri pertabalan.
Mufti berkata tidak ada salahnya asalkan beliau tidak mengambil bahagian dalam mana-mana ibadah titanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Sahidan Kasim kali ini gilirannya menggelupur habis. Habislah Sahidan Kasim kali ini. Kantoi lagi kali ini. Kantoi lagi Sahidan Kasim kali ini. Dikatakan cuba memfitnah pula. Aduh, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebelum saya mulakan, saya ingin bantuan daripada anda. Tolong tekan butang subscribe, like dan share. Masih lagi saya memandu. Setakat ini belum ada Pontianak, belum ada juga balan-balan, belum ada juga toyol. Belum ada. Tapi saya rasa tiadalah. Okey, saudara, Tuhan menjaga kita semua. Di bulan yang penuh rahmat ini, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam yang sedang berpuasa. Selamat berbuka puasa. Selamat juga sebentar lagi mungkin tarawih. Selamat menjalankan ibadah tarawih. Okey, jadi semoga banyak berkat pada tahun ini dan banyak rezeki yang mendatang. Okey, Sahidan Kasim kena menggelupur lah kali ini. Menggelupur lah Sahidan Kasim kali ini. Tahu menggelupur di Arau kali ini. Selama ini memang banyak kali Perikatan Nasional buat fitnah. Kononnya kerajaan melalui KKD. Apa itu KKD? Kementerian Komunikasi Digital. KKD menghalang video atau live mereka di platform TikTok. Kali ini pun Sahidan Kasim buat tuduhan yang sama. Kata live-nya dihentikan atas arahan kerajaan. Wah, hebatnya, tengah live kerajaan boleh buat suruh hentikan. Ini memang luar biasa. Mungkin Fahmi Fadli Menteri KKD, dia asyik tunggu je live Perikatan Nasional. Live sejauh terus telefon hentikan. Hentikan. Telefon hentikan. Wah, jadi memang hebat lah. Kalau kerajaan perpaduan begini memang hebat. Ada tukang spy 24 jam. Tengok akaun semua orang yang ada kaitan dengan Perikatan Nasional. Tengok live dorang. Asal live sejauh blok. Lucu sekali, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, sekali timbalan menteri cabar ulang kenyataan itu di luar dewan supaya tindakan undang-undang dapat diambil, terus menggelupur. Tahu pula takut. Dadalah Pakcik Arau oi. Menteri cuba suruh ulang. Kalau berani ulang kenyataan itu di luar dewan. Mentang-mentang di dalam dewan ada immunity. Dicabar, Sahidan Kasim menggelupur, tak berani pula cakap di luar dewan. Kalau berani cakap di luar dewan. Timbalan menteri suruh cakap di luar dewan supaya benda tu dapat diambil tindakan. Sama ada kerajaan, siapa sajalah yang blok live dia itu diambil tindakan. Ataupun kalau Sahidan Kasim buat fitnah, dia pula yang akan diambil tindakan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya pun hairan jugalah. Saya terus terang, saya pun hairan macam mana live Sahidan Kasim kerajaan boleh blok tiba-tiba. Yang saya tahu yang blok yang akan membuat blocking bukan kerajaan. TikTok tu bukan kerajaan punya. TikTok itu syarikat TikTok yang punya, yang berkuasa untuk blok live itu adalah TikTok. Dan saya pun tahu juga serba sedikit tentang TikTok dan dia punya community guideline ataupun dia punya undang-undang. Jadi selagi Sahidan Kasim tak buat benda yang salah di depan skrin, contoh benda yang salah ni yang termasuk di dalam undang-undang TikTok,
tak boleh isap rokok, tak boleh bawa benda-benda tajam, senjata-senjata api, tak boleh buat benda-benda yang sensitif, yang ganas. Lepas itu memaki hamun keterlaluan dan sebagainya. Selagi dia tak cakap macam begitu, dia tak akan kena blok. Jadi saya pun tidak pasti apa yang saya dan Kasim buat sampai dia pula kena sekat. Tapi yang dia kata arahan kerajaan itu memang lucu. Memang lucu. Jadi kecualilah memang ada pegawai kerja dia 24 jam duk spy, tunggu ada aja video live daripada Perikatan Nasional punya orang, terus blok. Tapi selagi belum ada itu, tak ada yang begitu terjadi. Kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia. Bye bye.